Malaysia, sebuah negara yang menitikberatkan perpaduan dan menjadikan Islam sebagai agama rasmi sejak merdeka pada tahun 1957, masih menghadapi cabaran meskipun kestabilannya yang lama. Ancaman ideologi datang dari potensi perpecahan di kalangan rakyat. LGBT yang merangkumi individu lesbian, gay, bisexual, transgender dan kadang-kadang queer memperjuangkan kebebasan seksualiti, hak identiti dan perpaduan di kalangan mereka yang mempunyai orientasi seksual yang berbeza. Ironisnya, agenda ini menimbulkan konflik disebabkan sikap prejudis dengan mengecilkan pada golongan yang tidak sehaluan sebagai hater, rasis, konservatif atau homofobik. Program Tahunan Seksualiti Merdeka cuba diadakan pada tahun 2011, namun telah menghadapi tentangan hebat sebelum berlangsung. Ini mencerminkan ketegangan berterusan antara penyokong dan penentang inisiatif sedemikian, mencerminkan cabaran untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat yang pelbagai. Berita tergempar pada hari ini ialah program Seksualiti Merdeka 2011 yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi telah dibatalkan. Seperti yang kita tahu, isu ini telah membangkitkan emosi daripada pelbagai masyarakat. Penyokong menegaskan bahawa program ini adalah untuk menunjukkan hak kebebasan bersuara, sedangkan masyarakat mendapati bahawa program ini akan memecah belahkan rakyat Malaysia. Tuan, apakah pandangan Tuan terhadap penganjuran program ini? Pada pendapat saya, kami akan bantah sekeras-kerasnya terhadap penganjur dan juga penyokong Seksualiti Merdeka 2011 yang terlibat menjayakan agenda gerakan homoseksual sejak 2008 lagi. Program yang menuntut pengiktirafan golongan LGBT ini akan bawa diskriminasi baru terhadap orang lain di atas nama hak asasi manusia. Itu sahaja daripada saya. Mereka juga telah mencecah syariah dan bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia, asas moral dan kesucian dengan semua agama di Malaysia, serta boleh mengancam ketenteraman awam dan negara. SCCIN juga meminta agensi penguatkuasaan khasnya polis untuk bertindak tegas menghalang program mereka serta tangkap golongan ini berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedia ada di Mahkamah Sivil dan Syariah. Antaranya, Kanun Persisaan Seksyen 377A, 377B dan Akta Kesalahan 559 Seksyen 23 hingga 28 dan 29. Itu sahaja daripada saya. Penyelidikan polisi terhadap penganjur Seksualiti Merdeka, sebuah acara tahunan yang mempromosikan hak-hak LGBT dan masalah seksualitas antara kebebasan berpendapat, pembatasan pemerintah dan pengaruhnya terhadap aktivisme hak-hak asasi manusia yang menunjukkan pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan keinginan untuk kebebasan peribadi di Malaysia. Boleh saya bertanya sedikit soalan? Ya. Okay, nama saya Syed Al-Azhari dan saya adalah seorang reporter. Okay. Setakat hari lepas, sebanyak 17 NGO daripada Persatuan-Persatuan Pengamal Agama Islam, Kristian dan Buddha serta 2 laporan polis telah dibuat berkenaan isu seksualiti Merdeka 2011. Sedangkan yang dihormati Timbalan Ketua Polis Negara sendiri telah menasihati orang ramai supaya tidak mengikuti program ini. Boleh kami tahu apa pendapat dan tindakan Encik berkenaan situasi ini? Kita akan panggil penganjur termasuk bekas Presiden Majlis Peguam iaitu Datuk Muhammad Azlan untuk membuat keterangan bagi membantu siasatan berhubung penganjuran program tersebut. Kertas siasatan itu nanti akan diputuskan Peguam Negara sama ada untuk mengenakan dakwaan atau tidak. Yang penting adalah suara orang ramai. Saya pasti mereka tidak akan berdiam diri sekiranya program ini dijalankan. Okey, itu saja.
Terima kasih, Cik. Meskipun program yang sepatutnya dilangsungkan ini menerima tentangan hebat oleh pelbagai pihak, namun segelintir golongan masih berkeras bagi menuntut hak kebebasan bersuara mereka. Bersama saya Syamirahan binti Zulkifli, Datin Paduka Farzana merupakan pengerusi festival LGBT pada tahun ini serta rakannya Cik Husna sebagai pengerusi jawatan kuasa festival LGBT. Baiklah, saya ingin bertanyakan satu soalan kepada Datin. Apakah tujuan pengajuan perarakan ini serta tindakan Datin terhadap dakwaan negatif yang diberikan oleh masyarakat serta pihak berkuasa tentang pengajuan perarakan ini? Okey, seksualiti merdeka bertujuan memberi kefahaman kepada orang ramai berkaitan lesbian, gay, bisexual, transgender community dan bukannya seks bebas. Tema tahun ini dinamakan Cure Without Fear bagi menonjolkan bagaimana komuniti LGBT mempunyai hak untuk hidup dan mencintai tanpa rasa bersalah. Dalam 2 tahun lepas, acara itu berlangsung tanpa sebarang masalah. Saya sedih dengan liputan yang tidak adil oleh pihak tertentu sehingga membuat sekelompok rakyat Malaysia berasa terpinggir. Baiklah, terima kasih Datin. Okey, seterusnya Cik Husna, apakah respon Cik Husna terhadap dakwaan ini? Tidak kira apa kepercayaan yang diamalkan, ramai di antara golongan kami yang tidak dipandang yang sering mengalami diskriminasi. Saya tidak akan berputus asa bagi membela hak LGBT di negara kita. Saya rasa dakwaan dan soal siasat yang dilakukan terhadap saya oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM adalah tidak wajar. Sebagaimana yang Encik tahu, saya akan disoal siasat oleh Ketua Polis Negara Faiz Muhammad dalam beberapa hari lagi. Baiklah, terima kasih atas kerjasama oleh Datin dan juga Cik Husna. Terima kasih semua. Keputusan mahkamah telah mencetuskan perdebatan mengenai kebebasan bersuara dan menyediakan analisis menyeluruh tentang alasan undang-undang untuk larangan itu, meneliti persimpangan faktor budaya, agama dan politik yang mempengaruhi keputusan itu. Tambahan pula, artikel itu membincangkan implikasi yang lebih luas untuk lanskap hak asasi manusia Malaysia, termasuk kebimbangan mengenai ruang yang semakin mengecil untuk pelbagai suara dan potensi menekat kebebasan sivil. Apabila peguam bela dan pengkritik bertindak balas terhadap keputusan mahkamah, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dinamik kompleks yang sedang dimainkan dan implikasinya terhadap perjuangan berterusan untuk hak LGBT di Malaysia. Yang Arif, dengan segala hormatnya, apakah keputusan mahkamah yang telah diputuskan setelah perbicaraan yang hangat sebentar tadi? Setelah perbicaraan mahkamah dilakukan, pihak mahkamah menolak permohonan pengajuan seksualiti mereka untuk membuat semakan semula kehakiman terhadap perintah polis yang menghalang aktiviti dilakukan. Pihak polis berkuasa bagi menghentikan aktiviti tersebut untuk menjaga keselamatan negara di bawah Seksyen 27A. Apatah lagi kerana 28 laporan polis telah dibuat oleh mereka dari agama Islam, Kristian dan Buddha. Pihak polis, kita tidak boleh menghalang mereka kerana ia akan menggugat kuasa yang sedia ada bagi menjaga keselamatan negara. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dalam konteks perdebatan mengenai seksualiti merdeka di Malaysia, kita melihat ketegangan antara hak kebebasan bersuara dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Keputusan mahkamah yang menolak permohonan semakan kehakiman menentuk pada persoalan lebih besar mengenai kebebasan sivil dan hak asasi manusia. Sementara penganjur mempertahankan tujuan edukasi dan kesedaran terhadap LGBT, pihak yang menentang melihatnya pelbagai ancaman terhadap moral dan keselamatan negara. Debat ini mencerminkan cabaran ke arah perpaduan di Malaysia dan pertarungan berterusan untuk hak LGBT dalam landscape yang kompleks ini. Sekian daripada kami, salam Malaysia Madani.